Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid ustazah, apa khabar semua hari ini? Mudah-mudahan semua sihat dan baik-baik saja di rumah. Dan untuk hari ini Ustazah Zu akan sambung mengajar kamu bagi mata pelajaran pendidikan Al-Haq darjah 3. Dan untuk hari ini kita masih lagi akan menyambung pelajaran yang keempat, iaitu masih lagi di bawah tajuk sikap bertanggungjawab. Dan untuk hari ini kita akan fokuskan pada subtopik 4.4, iaitu tanggungjawab terhadap masyarakat. Baiklah, kamu boleh merujuk kitab akhlak masing-masing di halaman yang ke-49 hingga ke-50. Jadi seperti biasa, jangan lupa semua baca doa belajar terlebih dahulu. Baiklah, jika semua sudah bersedia, mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, jadi untuk hari ini seperti yang Ustazah Zu beritahu tadi, kita akan belajar berkaitan tanggungjawab terhadap masyarakat. Tentu kamu masih ingat lagi kan apa pengertian tanggungjawab sebab kita dah belajar sebelum ini. Tanggungjawab artinya ialah tugasan ataupun kewajipan yang perlu dipikul atau perlu dilaksanakan oleh seseorang. Dan ia adalah dianggap sebagai satu amanah dan orang yang diberi tanggungjawab wajib melaksanakan tugasannya. Baiklah, jadi kita hari ini membincangkan berkaitan tanggungjawab terhadap masyarakat. Jadi sebelum itu mari kita lihat dahulu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan masyarakat. Kamu pernah dengar perkataan masyarakat sebelum ini? Tentu pernah, bukan? Jadi masyarakat itu artinya ialah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dengan mengikut aturan dan cara-cara tertentu. Jadi masyarakat ni murid-murid ialah merupakan sekelompok ataupun sekumpulan manusia yang tinggal di satu tempat bersama-sama dan mereka hidup dalam keadaan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, tempat kawasan kamu tinggal, di taman perumahan kamu ataupun di kampung kamu. Tentu ada ramai kan jiran-jiran kamu yang hidup bersama-sama di situ dan itulah yang dimaksudkan dengan masyarakat. Baiklah, di negara kita terdapat pelbagai kaum yang hidup dalam satu masyarakat yang bersatu padu. Kita lihat kan di negara kita ada berbangsa India, ada berbangsa Cina, Melayu dan sebagainya. Jadi mereka hidup dengan pelbagai kaum dan hidup dalam satu masyarakat yang bersatu padu. Sebagai ahli masyarakat yang berbilang bangsa, kita mempunyai tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Jadi kita bila hidup bersama-sama dengan orang yang lain, dengan berbagai kaum, kita perlu melakukan tanggungjawab-tanggungjawab tertentu supaya kita boleh hidup dengan aman dan damai serta saling bekerjasama. Baiklah, selepas ini Ustazah Zu akan tunjukkan satu persatu apakah tanggungjawab yang boleh kita lakukan terhadap masyarakat. Baiklah, sekarang mari kita lihat tanggungjawab yang Ustazah Zu sebutkan tadi. Tanggungjawab terhadap masyarakat. Yang pertama ialah hendaklah kita menghormati hak pelbagai kaum dan bangsa yang tinggal bersama-sama kita dalam satu masyarakat. Sebagai contoh, jiran kamu, kita kadang-kadang ada jiran yang berbangsa India, ada jiran yang berbangsa Cina. Jadi kita kena hormati hak mereka. Janganlah kita bermusuhan dengan mereka. Mereka pun hidup bersama-sama dengan kita dan saling menghormati. Baiklah, yang kedua, apabila kita hidup dalam satu masyarakat, tanggungjawab kita ialah hendaklah kita patuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara dan masyarakat setempat. Maksudnya bila kita dah hidup dengan masyarakat, dengan jiran-jiran, dengan sekumpulan orang lain, sama ada yang berbagai bangsa ataupun sama bangsa dengan kita, kita perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditentukan di tempat itu. Sebagai contoh, janganlah berbuat bising sehingga mengganggu jiran-jiran kita ataupun kita membuang sampah merata-rata di kawasan sehingga menyebabkan kawasan masyarakat kita kotor dan sebagainya. Jadi, apabila kita dapat mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dalam satu-satu masyarakat, maka masyarakat itu akan hidup dengan aman dan damai dan selesa. Kemudian yang ketiga, tanggungjawab kita terhadap masyarakat juga ialah elakkan permusuhan dan perbalahan sesama masyarakat. Kalau dah satu masyarakat tu, satu jiran itu bergaduh, tentu tak seronok. Tentu tak seronok hidup dan kita rasa tak selesa.
Baiklah, tanggungjawab seterusnya ialah tidak menimbulkan isu perkauman. Isu perkauman ni maksudnya ialah murid-murid kita macam menimbulkan perkara yang tidak baik antara kaum. Kita menghasut sesama kaum atau kita menimbulkan pergaduhan sesama kaum yang ada, contohnya bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Jadi itu satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Kita sepatutnya tidak timbulkan isu perkauman. Kita hidup dengan aman damai, bekerjasama dan secara baik. Jangan suka mengejek-ngejek kaum yang lain dan sebagainya. Itu akan mengakibatkan timbul isu perkauman dan akhirnya masyarakat itu akan berpecah belah. Dan bila masyarakat berpecah belah, negara juga tidak aman. Baiklah, jadi tanggungjawab seterusnya ialah hendaklah kita mematuhi pimpinan masyarakat. Jadi biasanya dalam satu masyarakat yang kita tinggal ada ketua ataupun ada pemimpin yang dilantik. Jadi kita perlulah mematuhi apa saja yang disarankan ataupun yang telah ditentukan oleh pimpinan masyarakat supaya masyarakat boleh hidup dengan tertib dan teratur. Kemudian tanggungjawab terhadap masyarakat yang ketujuh ialah hendaklah kita menjauhi masalah sosial. Masalah sosial ni murid faham ya, seperti melepak, merempit dan sebagainya. Itu semua masalah-masalah sosial yang menyebabkan gangguan kepada ahli masyarakat dan juga menyebabkan masyarakat hidup dalam keadaan tidak selesa dan tidak aman. Jadilah inilah ya murid-murid, ada 7 kesemuanya yang Ustazah Zul berikan hari ini. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi hari ini kita hanya belajar 7 saja tanggungjawab kita terhadap masyarakat. Jadi semua di antara kita adalah merupakan ahli masyarakat. Tak kira kita kanak-kanak ataupun kita orang dewasa, kita perlu memainkan peranan kita di dalam masyarakat setempat yang kita tinggal. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula apakah kebaikan sekiranya kita bertanggungjawab terhadap masyarakat. Baiklah, yang pertama, sekiranya semua ahli masyarakat itu bertanggungjawab, ia akan dapat melahirkan masyarakat yang maju. Sebab apa boleh maju masyarakat murid-murid? Sebab semua ahlinya bertanggungjawab, tidak akan berlaku masalah-masalah di dalam masyarakat. Jadi semua boleh hidup dengan aman dan damai dan akhirnya masyarakat itu akan menjadi maju. Baiklah, yang kedua, kebaikan sekiranya kita bertanggungjawab terhadap masyarakat ialah akan dapat membentuk ahli masyarakat yang bersatu padu. Murid-murid faham maksud bersatu padu? Iaitu mereka semua sepakat, muafakat dan hidup secara baik di dalam satu masyarakat walaupun berbilang kaum. Baiklah, kebaikan yang ketiga ialah sekiranya kita melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat, ia akan dapat mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera. Maknanya semua masyarakat yang tinggal di satu tempat itu akan hidup dengan aman, dengan sejahtera, tidak bergaduh, tidak bermusuhan dan saling bekerjasama. Dan kebaikan tanggungjawab terhadap masyarakat yang keempat ialah akan dapat melahirkan masyarakat yang saling berkasih sayang serta saling hormat menghormati antara satu sama lain. Seperti kamu dengan jiran-jiran kamu kan? Jadi kamu semua saling berkasih sayang, hidup secara baik, hormat menghormati dan sebagainya. Itulah di antara kebaikan sekiranya kita bertanggungjawab terhadap masyarakat. Sekarang kita lihat pula apakah akibat sekiranya kita mengabaikan tanggungjawab terhadap masyarakat. Ini apa kesan-kesan kalau kita tidak bertanggungjawab kepada masyarakat lain murid-murid? Mari kita lihat akibat dia. Okey, yang pertama, sekiranya kita mengabaikan tanggungjawab terhadap masyarakat ataupun tidak bertanggungjawab terhadap masyarakat, masyarakat akan menjadi mundur. Faham maksud mundur? Mundur maksudnya tidak majulah, tidak berjaya. Macam-macam masalah timbul dalam masyarakat. Kenapa? Kerana ahlinya tidak bertanggung jawab, tidak menjaga keharmonian, tidak menjaga keselamatan masyarakat dan sebagainya. Akhirnya masyarakat itu akan mundur. Kemudian akibat yang kedua, akan berlaku kacau bilau. Kacau bilau ni faham ya murid-murid? Huru-hara, tidak tenteram, tidak selamat dan sebagainya. Kadang-kadang kalau ahli masyarakat itu tidak bertanggungjawab, banyak berlaku perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam masyarakat. Seperti kecurian, ada penagih dadah, pergaduhan dan sebagainya. Itu akan menyebabkan masyarakat itu hidup dalam keadaan kacau bilau. Kita pun tak selesa nak tinggal di kawasan situ. Betul tak murid-murid? Dan akibat yang ketiga ialah hidup menjadi tidak tenteram. Memanglah nak tenteram sekiranya semua ahli tidak bertanggungjawab, kacau bilau, hidup pun semua tidak tenteram, tidak selesa dan tidak gembira. Dan akibatnya yang keempat ialah akan berlaku permusuhan dan pergaduhan di kalangan ahli masyarakat. Ini jiran bergaduh dengan jiran, rosakkan kereta jiran, dengki dengan jiran sebelah
dan sebagainya. Ini semua berlaku akibat masyarakat ataupun ahli masyarakat yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya. Jadi ini satu perkara yang tidak baik. Ini murid-murid. Dan akibatnya yang kelima iaitu masalah sosial akan berleluasa. Jadi sekiranya ahli masyarakat itu tidak menjalankan tanggungjawab dia, maka masalah sosial akan berleluasa. Contohnya ramailah anak-anak muda yang melepak-lepak, kemudian merempit dan sebagainya. Mungkin juga akan menyebabkan ada yang terlibat dengan penagihan dadah dan sebagainya. Itu semua masalah-masalah sosial yang akan timbul kerana ahli masyarakat yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya. Jadi murid-murid, semua kita kena fahamlah sekiranya kita sebagai ahli masyarakat, maka kita perlu melaksanakan tanggungjawab bagi memastikan masyarakat tempat yang kita tinggal itu berada dalam keadaan yang selamat, tenang, sejahtera dan insya-Allah akan maju. Baiklah, dengan itu selesailah sesi pembelajaran kita hari ini, iaitu berkaitan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Jadi Ustazah harap semua murid-murid Ustazah boleh memahaminya dengan baik dan dapat melaksanakan tanggungjawab di dalam masyarakat masing-masing. Walaupun kamu masih kanak-kanak, tapi kamu juga ada mainkan peranan di dalam masyarakat. Jadi mudah-mudahan kita semua mampu untuk menjadi ahli masyarakat yang bertanggungjawab dan dapat memajukan masyarakat yang kita tinggal. Baiklah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.